Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana atas limpah dan keizinannya pertandingan bahas guru pusingan awal dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang serat muatan kayu meranti. Dari seluruh negara tuan-tuan datang, kami di Melaka setia menanti. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan, berikut kita saksikan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seseorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ketujuh. Dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Untuk makluman para pembahas dan sidang Dewan, sesi perbahasan akan diberhentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Penonton juga tidak dibenarkan sama sekali merakam video sepanjang sidang perbahasan berlangsung. Maka dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Yang di-Pertua untuk memulakan persidangan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertama, Sidang 2, Pertandingan Bahas Guru, Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya, Nurhalina binti Abdul Rahman, memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan persidangan kali ini. Turut bersama kita adalah Puan Nurhana binti Abu Samah selaku penjaga masa. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan pada kali ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Pulau Pinang. Yang amat berhormat, Muhammad Hafiz bin Mat Saad merangkap Perdana Menteri. Yang berhormat, Ana Purani anak perempuan Ponam Balam Das sebagai Menteri Kedua. Yang berhormat, Muhammad Faris Fakrullah bin Fauzi bertindak sebagai Menteri Ketiga. Yang berhormat, Azlina binti Abdul Latif selaku Menteri Keempat. Dan yang berhormat, Saraswati anak perempuan Tani Malai selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula mewakili negeri Sembilan. Diperkenalkan yang berhormat, Lim Faiz Kun merangkap Ketua Pembangkang. Yang berhormat, Karpagam anak perempuan Nagapen sebagai Pembangkang Kedua. Yang berhormat, Nur Fatin Atirah binti Ruslan, Pembangkang Ketiga. Dan yang berhormat, Muhammad Saleh bin Ismail selaku Pembangkang Keempat. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi kali ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Encik Muhammad Noor bin Muhammad. Juri kedua, Puan Maznah binti Abdullah. Juri ketiga, Encik Safari bin Jamaluddin. Juri keempat, Encik Zawahir bin Ismail. Dan juri kelima, Dr. Wan Nurliza binti Wan Muhammad Zain. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas. Gelanggang bermula, tirai dibuka dengan lontaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah kemiskinan digital luar bandar, polemik yang tiada kesudahan. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Hafiz bin Mat Saad untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, pembangkang dan warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan salam perubatan saya titipkan buat semua. Bertindak selaku Perdana Menteri bagi pihak kerajaan pada hari ini atas tekad untuk melihat teras ketujuh Kementerian Pendidikan Malaysia, peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah dijayakan, maka perlu kita merungkai dan menilai gagasan usul kemiskinan digital luar bandar, polemik yang tiada kesudahan. Maka menyedari hakikat kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya terus kepada portfolio pertama. Definisi konseptual usul pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, kita mulakan dengan frasa pertama.
Apakah itu kemiskinan digital luar bandar? Menurut Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Amer dari Universiti Malaysia Kelantan, ia boleh difahami sebagai individu atau isi rumah yang tidak mampu atau rendah dari aspek pengetahuan tentang teknologi digital, keupayaan untuk teknologi digital, akses kepada kemudahan digital dan keterhadaan penyediaan digital. Polemik mengikut Kamus Dewan edisi keempat ialah isu semasa yang sering dibahaskan. Tuan Yang di-Pertua, frasa titik tolak perdebatan pada hari ini tiada kesudahan. Menurut Profesor Dr. Halim Saad, pensyarah Fakulti Multimedia Universiti Kebangsaan Malaysia, mengungkapkan penetrasi digital di seluruh negara, khususnya kawasan pedalaman, masih belum selesai. Walaupun ada pelbagai usaha dan tindakan, namun masih menemui jalan buntu dalam kemiskinan digital luar bandar ini, Tuan Yang di-Pertua. Pun demikian, dalam perdebatan hari ini, tugas kerajaan bukanlah untuk menghukum atau melabel bahawa tidak ada usaha dalam menangani kemiskinan digital luar bandar ini. Namun apa Tuan Yang di-Pertua? Namun usaha-usaha masih belum mencukupi. Kerana apa? Kerana kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang hari ini perlu bersetuju dengan konsep usul perdebatan hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Lantas, bagaimanakah perjuangan kami pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua? Bersandarkan kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia, anjakan ke-7 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, maka kami sebagai pihak kerajaan pada hari ini akan menunjukkan kepada anda seisi Dewan kekangan yang ada dalam kemiskinan digital luar bandar. Maka peranan pembangkang untuk menafikan kekangan-kekangan yang kami bawa. Tuan Yang di-Pertua, laksana Batang Manau 1000 kali embat haram tak putus, premis utuh kami pihak kerajaan. Kemiskinan digital luar bandar, polemik yang tiada kesudahan. Dengan rasional, wujudnya kekangan-kekangan yang membelenggu kemiskinan digital luar bandar, maka kami bawakan kayu ukur. Polemik tiada kesudahan apabila pertama, wujudnya masalah atau isu kemiskinan digital. Kedua, pola peningkatan masalah tersebut yang tidak mampu diselesaikan. Maka Tuan Yang di-Pertua, hari ini strategi kami begini. Saya akan berbicara tentang miskin infrastruktur digital. Yang kedua akan berbicara miskin pengetahuan digital. Yang ketiga akan membahaskan memuhasabahkan mereka. Dan yang keempat akan menggulung serta menjawab soalan spontan Tuan Yang di-Pertua. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan, saya membentang hujah pertama melalui kata kunci infrastruktur digital berada pada tahap yang lemah. Tuan Yang di-Pertua, apakah maksud semuanya ini, Tuan Yang di-Pertua? Menurut Dr. Mistrin Radin, mantan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada tahun 2021 menyatakan bahawa sebanyak 52% pelajar di negeri Sabah yang tiada kemudahan akses internet. Pertama. Kedua, menurut Hawati dan Jamud Ramadan dalam Jurnal Pendidikan pada tahun 2022, majoriti keluarga miskin yang tidak mampu membeli data tambahan secara kerap untuk belajar dalam talian. Sehingga apa Tuan Yang di-Pertua? Sehingga terdapat ibu bapa yang sanggup meminjam wang demi membeli data untuk anaknya. Ketiga, sahabat yang berhormat, menurut mantan Menteri Kanan Pendidikan Malaysia, Dr. Muhammad Razi Majidin melaporkan bahawa terdapat 36.9% atau hampir 900,000 murid yang tidak mempunyai peranti elektronik. Sebelum saya teruskan, silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat Kerajaan, bukankah plan tujuh teras utama itu sendiri merupakan satu plan yang mampu memberikan nokta kepada kemiskinan digital sehingga tidak perlu lagi
diperdebatkan lagi. Maka ini yang kami katakan Tuan Yang di-Pertua. Kami bersandarkan kepada PPPM anjakan ke-7. Jika ada isu-isu yang berterusan, maka kemiskinan digital ini terus menjadi polemik pada masa kini. Ini pembawaan kami di barisan kerajaan. Terima kasih yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, bagaimana kaitan hujah ini dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Saya bawakan kepada anda. Walaupun Kementerian Pendidikan Malaysia memberi bantuan peranti dengan usaha sektor swasta, namun Tuan Yang di-Pertua, masih terdapat anak-anak perlu berkongsi peranti elektronik dan akhirnya menyulitkan murid untuk mengakses pembelajaran dan pengajaran di sekolah maupun di rumah. Lantas Tuan Yang di-Pertua menyukarkan murid mengakses permohonan mereka ke sekolah berasrama penuh, MRSM dan pusat-pusat pengajian tinggi. Maka inilah yang kami katakan, kemiskinan digital masih lagi membelenggu dengan kurangnya infrastruktur yang disediakan. Tuan Yang di-Pertua, minit-minit terakhir ini saya tutupkan dengan perangkaan statistik yang jelas daripada Jabatan Perangkaan Negara pada tahun 2021, di mana menunjukkan bahawa penggunaan telefon pintar sebanyak 26.7% di luar bandar berbanding bandar 98.44% rendah. Kedua, penggunaan komputer riba 8.5% berbanding 66.7%. Ketiga, tablet 3.5% berbanding 20.4%. Dan keempat, penggunaan komputer peribadi 1.9% di luar bandar berbanding 15.6% di bandar. Maka Tuan Yang Pertua, jujukan bukti dan fakta kes, tiada apa yang saya pinta. Ayuh kasihanilah mereka. Maka usul pada hari ini perlu diterima sebulat suara. Sekian, saya mohon terus mencadang. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang yang berhormat Lim Faiz Kun untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan yang berhormat. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Tuan Yang di-Pertua, barisan pembangkang, barisan kerajaan dan seterusnya sidang Dewan yang dimuliakan. Selaku Ketua Pembangkang, saya akan membidas hujah pihak kerajaan. Kemiskinan digital luar bandar, polemik yang tiada kesudahan. Kami di pihak pembangkang telah mendengar pendefinisian dari pihak kerajaan. Terdapat masalah dalam pendefinisian usul. Apabila mereka berkata bahawa tiada kesudahan bagi pihak pembangkang, memang ada kesudahannya. Memang ada titik noktanya. Berpandukan kepada inisiatif kerajaan sekarang, begitu bekerja keras memikirkan tentang rakyat, masyarakat dan juga negara. Jadi, pendirian kami di meja pembangkang adalah kemiskinan digital luar bandar ini boleh diperbaiki dan kami percaya ianya akan menemui titik kesudahan. Sebagaimana dipersilakan. Yang berhormat, bekerja keras inilah bukti adanya kekangan dalam usul kita pada hari ini. Saya akan menjawab soalan itu. Bila dikatakan kekangan-kekangan, tidak berertinya kekangan tersebut tidak dapat dihindarkan ataupun tidak semestinya kekangan itu tidak dapat dibetulkan. Ya, inisiatif kerajaan semakin banyak yang kita dengar sekarang ini. Perdana Menteri kita dan juga KPM, Menteri Pendidikan kita telah menitik beratkan perkara ini dan di bawah di dalam temu bual beliau dengan Didik TV, KPM
Menteri Pendidikan ada menyatakan iaitu 7 teras utama, ya. 7 teras utama, dan yang ketujuh itu adalah mengenai digital. Bagaimana kita hendak memberi perhatian pada isu digital untuk memperbaiki digital. Okey, dipersilakan. Ya, tetapi pihak kerajaannya, kita tahu yang ini ada isu atau kekangan, tetapi perkataan tiada kesudahan, ya, tiada kesudahan itu yang kita petikaikan. Kerana kita kata ada kesudahannya, ia akan menerima titik noktah, ya. Jadi pendirian kami di meja pembangkang adalah kemiskinan digital luar bandar ini boleh dibaiki, ya, dengan hujah saya yang pertama, iaitu dalam Belanjawan 2023 yang amat berhormat Perdana Menteri ada menyatakan kerajaan akan membekalkan sekolah dan institusi pendidikan KPM dengan 50,000 komputer riba pada tahun ini, yang juga selaras dengan teras ke-7 KPM dalam meningkatkan keupayaan digital di sekolah. Ya. Jadi kita dari situ kita tahu ada inisiatif daripada kerajaan. Dan bukankah inisiatif ini, bila kita ada inisiatif akan berlakunya penyelesaian masalah, ya, ada penyelesaian masalah. Seterusnya kita akan bincangkan, pihak pembangkang akan bincangkan, akan berikan hujah yang selanjutnya selain pada hujah yang saya berikan tadi, ya. Okey. Seterusnya saya ingin menyatakan kayu ukur kami pada hari ini selaku pembangkang ialah kemiskinan digital luar bandar itu dapat diselesaikan oleh KPM dengan kerjasama kementerian lain untuk menemukan satu titik kesudahan melihatkan inisiatif pada KPM pada hari ini. Maka tiada mustahil kami nyatakan bahawa pemilikan digital di luar bandar memang akan diselesaikan dan menemui titik kesudahan. Kami dari pihak pembangkang, ingin membuat satu tuntutan. Ya. Tuntutan kami adalah pihak kerajaan perlu membuktikan bahawa kemiskinan digital luar bandar akan terus menjadi polemik, tidak berkesudahan, masih akan bermasalah lagi secara keseluruhannya walaupun pada tahun 2070. Itu adalah tuntutan kami dari pihak pembangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Ana Purani Anak Perempuan Penambalam Das untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan yang dihormati Kabinet Kerajaan, perwakilan pembangkang serta warga Dewan yang bersidang. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan. Bertindak selaku Menteri Kedua Barisan Kerajaan, saya tetap yakin dan percayakan terhadap pendirian kami bahawa kemiskinan digital luar bandar polemik tiada kesudahan. Perlu diterima Dewan atas rasionalnya wujudnya kengkangan-kengkangan yang menjurus kepada kemiskinan digital luar bandar. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya memulakan gerak kerja dengan membuat semakan semula definisi yang dibidas oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang tidak mengukur
kayu ukur pada hari ini berdasarkan usul kami. Polemik tiada kesudahan. Kata Ketua Pembangkang ada titik penyelesaian. Sekiranya ada, pasti usaha tersebut akan dihentikan serta-merta. Namun, apa yang berlaku? Usaha terpaksa dilakukan dan diperbagaikan kerana ada masalah yang timbul dan tidak ada kesudahan. Yang dipertua, maknanya pihak pembangkang adalah sehala dengan usul kami bahawa kemiskinan digital luar bandar polemik tiada kesudahan dan wajar diterima. Tuan Yang Dipertua, kita beralih pula kepada Bidasan Hujah. Ketua Pembangkang umpama baling batu sembunyi tangan. Hujah pertama mereka di bawah kata kunci. Dalam bajet 2023, Perdana Menteri kita telah mengatakan 50,000 komputer riba akan disalurkan kepada KPM. Namun, bajet 2023 adalah bajet yang baru, tetapi masalah digital di luar bandar adalah masalah yang sudah lama berada dalam dasar KPM. Justru dalam hujah ini, saya mengatakan hujah pertama ini tidak sewaras dengan apa yang diperkatakan oleh Ketua Pembangkang tadi. Kerana dasar PPPM juga ada 3 kelompok. Dari awal kelompok pertama, masalah digital ini telah dibangkitkan, diutarakan. Bukan perkara yang baru untuk dikatakan mengikut bajet 2023. Maka jelaslah hujah pertama Ketua Pembangkang tadi tidak berasas dan ditolak oleh seisi Dewan. Ya, YB, yang berhormat, ya. Yang berhormat, kalau solusi kita adakan untuk mengekang tapi masih lagi tak dapat selesaikan, buat apa nak polemik, buat apa nak berbahas? Sebab tujuan berbahas itu kita nak temukan solusi. Kenapa kita tak balikkan kepada yang asal sahaja? Hapuskan semua digital, kita guna kertas semata-mata. Selesai masalah. Kalau nak asyik berbahas tanpa kesudahan lah, seperti pihak kerajaan pada hari ini nyatakan. Mohon diperjelas. Terima kasih Yang Berhormat. Sejak awal tadi, Perdana Menteri telah mengutarakan bahawa masalah kemiskinan digital di luar bandar polemik tidak kesudahan kerana ada kekangan-kekangan yang masih perlu diperbaiki. Oleh sebab itulah kita mengutarakan apa yang sedang berlaku supaya ada solusi yang dapat kita melangkah ke hadapan untuk membina insan model yang dapat mencerminkan negara kita. Tuan Yang Dipertua, mari kita bergerak ke hujah kedua di meja kerajaan, iaitu miskin pengetahuan digital, berpaksikan pengetahuan tentang penggunaan teknologi digital. Berdasarkan maklumat Profesor Madya Wan Amal Universiti Kelantan telah mengklasifikasikan 3 perkara tentang kemiskinan digital luar bandar. Pertama, yang sedia miskin, di mana mereka sedia miskin dan tidak termampu untuk membelikan peranti-peranti untuk penggunaan digital. Kedua, terhad penggunaan teknologi digital disebabkan akses kepada internet yang terhad. Seterusnya, sikap mereka sendiri yang tidak mengendahkan dan tidak seharus dengan perkembangan zaman untuk menguasai kemahiran digital. Selain itu, perangkaan daripada Jabatan Kebajikan Malaysia juga Jabatan Perangkaan Malaysia juga telah mengutarakan tentang nilai jurang digital dalam kalangan pelajar di bandar dan di luar bandar, di mana masih ada 35% kekurangan capaian digital di antara jurang pelajar bandar dan luar bandar. Untuk makluman Yang Dipertuan, berdasarkan dapatan pada data 2019, sememangnya penerapan digital isi rumah di luar bandar jauh lebih rendah. Penggunaan telefon pintar, komputer riba, tablet dan juga komputer peribadi. Yang Dipertuan, seterusnya, langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengakseskan kepada penggunaan digital berdasarkan
PPPM anjakan ke-7 mengoptimumkan penggunaan digital dalam PDP adalah salah satu langkah untuk mengatasi masalah ini serta menggunakan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Selain itu, langkah-langkah yang telah diambil ialah Google Classroom untuk membuka ruang kepada murid untuk akses kepada penggunaan digital. Juga pihak KPM dan kerajaan berkolaborasi dengan Google, Apple dan juga kilang-kilang swasta seperti Intel dan juga salah satu dasar iaitu perkongsian pintar dengan kilang gergasi yang maju dengan teknologi adalah langkah untuk masalah ini. Namun terdapat kekangan-kekangan yang telah diutarakan oleh Perdana Menteri kita tadi bahawa kekangan inilah yang menjurus kepada usul kami iaitu kemiskinan digital luar bandar, polemik tiada kesudahan. Yang di-Pertuan, kerajaan begitu prihatin dan sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita lihat, Malaysia merupakan antara negara Asia yang banyak menggunakan bajet untuk pendidikan Malaysia di mana hanya untuk satu saja, untuk memenuhi falsafah pendidikan negara dan 7 anjakan aspirasi kemenjadian murid untuk membentuk model insan kelas pertama. Semata-matanya kita seharus dengan perkembangan dunia tanpa sempadan. Justru maka Tuan Yang di-Pertua, kami telah berjaya membuat pergaitan bagaimana kemiskinan digital untuk luar bandar, polemik tiada kesudahan. Maka wajar diterima konklusinya. Saya tegas sekali lagi pendirian kami bahawa kemiskinan digital luar bandar, polemik tiada kesudahannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua dari Perwakilan Kerajaan. Kini, Dewan mempersilakan Pembangkang Kedua Yang Berhormat Karpagam Anak Perempuan Nagapan untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, sahabat-sahabat perwakilan kerajaan dan warga Dewan yang dimuliakan. Salam sejahtera, salam persidangan. Saya ingin membidas hujah yang dibawa pihak kerajaan, Perdana Menteri ya. Sebentar tadi beliau telah menyatakan bahawa kurangnya infrastruktur di luar bandar. Istilah infrastruktur dengan istilah kemiskinan digital merupakan dua aspek yang amat berlainan dan kita di sini sedang memperdebatkan mengenai tajuk kita kemiskinan digital luar bandar dan bukannya infrastruktur luar bandar, bukan lagi polemik yang tiada kesudahan. Mungkin infrastruktur itu mungkin boleh menjadi polemik yang tiada kesudahan, bukannya kemiskinan digital. Berbalik kepada hujah yang dibawa oleh pihak kerajaan, Menteri Kedua, kekangan digital luar bandar. Kenapa perlu dipolemikan? Usah dijadikan topik polemik. Yang Berhormat, kemiskinan digital kini akan menemui titik kesudahan kerana ketika membentangkan Halak 7 KPM 7 teras, Menteri Pendidikan kita telah meminta semua pihak sama ada badan kerajaan atau NGO maupun individu boleh mengemukakan semua aduan, cadangan, pertanyaan termasuk kemiskinan digital seperti yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan yang kononnya tidak mempunyai kesudahan. Anda akan mendapat jawapan respon daripada Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA. Menteri Pendidikan juga berjanji memastikan semua laporan berkaitan diambil tindakan segera melalui kaedah solusi yang terbaik. Beliau juga menyatakan semua aduan termasuk mengenai kemiskinan digital tidak akan diambil mudah dan responnya memang akan diterima dengan pantas.
Maka berakhirlah di sini kemiskinan digital yang selama ini menjadi polemik yang tiada kesudahan, akhirnya kini telah mencapai kesudahan. Silakan. Cubaan. Yang berhormat, bagaimana yang berhormat mengatakan bahawa infrastruktur bukan daripada kemiskinan digital? Bagaimana mungkin untuk kita menggunakan digital jika tanpa kita ada alat untuk menggunakan digital berkenaan? Contoh, kita nak telefon kepada orang tetapi kita tiada telefon. Itulah yang kami maksudkan bahawa infrastruktur adalah salah satu dalam kemiskinan digital. Sila komen yang berhormat. Betul. Yang berhormat, infrastruktur itu, digital itu salah satu infrastruktur. Tetapi bukannya infrastruktur secara umum, ya. Itu adalah umum, termasuk kepada kemudahan asas, ya. Seterusnya, kerjasama antara, saya ingin membawa ujak saya, kerjasama antara kementerian berganding bahu dengan kementerian lain dan pihak swasta serta NGO membantu meletakkan satu nokta kepada kemiskinan digital luar bandar sehingga tidak lagi ada polemik. Projek sekolah Schoolnet, program cerdik sepanjang PDPR fokus kepada golongan B40 merupakan titik tolak kepada kemiskinan digital luar bandar sehingga ramai mula tampil hadapan bersama-sama melihat kepada kesudahan kemiskinan digital luar bandar. Mereka juga telah diberi modem, laptop, notebook, tabel rangkaian, internet kepada penduduk luar bandar di Malaysia. Pada 4 Disember 2021, Aeon telah memberi sumbangan pendidikan digital Aeon Sayap Bagimu kepada keluarga yang kurang berkemampuan. Sebanyak 2,000 unit peranti berserta kad SIM Unify Mobile untuk murid luar bandar telah diberikan. Kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kewangan melalui program peranti siswa, ramai penduduk luar bandar telah menerima peranti. Peranti telah diagihkan kepada pelajar yang dianggap sebagai anak kepada penduduk luar bandar. Malah peranti siswa juga tidak perlu dipulangkan. Selain itu, inisiatif kerajaan melalui program Jendela menyasarkan internet 100 Mbps di luar bandar dan pembagian peranti kepada golongan luar bandar telah diberi dan program ini masih lagi diteruskan sehingga kini. Yang berhormat, kemiskinan digital luar bandar tidak perlu dijadikan polemik yang tidak membawa faedah kepada mana-mana pihak kerana ia tidak membawa kesudahan. Malah wajarlah kita sebagai individu perlu memainkan peranan untuk berganding bahu dengan kementerian lain bersama KPM dan NGO meningkatkan digital di luar bandar yang kini sudah pun mula mencecah luar bandar dengan penuh jaya. Yang berhormat, kami pihak pembangkang, kami dengan berpegang teguh, berganding bahu, menolak usul anda kemiskinan digital luar bandar bukan lagi polemik yang tiada kesudahan tetapi sedang dan akan menemui titik kesudahan tak lama lagi. Terima kasih. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas hujah perwakilan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Faris Fakrullah bin Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan yang berdedikasi, perwakilan pembangkang yang dikasihi, perwakilan kerajaan yang dihormati serta hadirin yang dekat di hati. Usul kita pada hari ini berbunyi, kemiskinan digital luar bandar, polemik tiada kesudahan. Maka
Alang-alang menyelup pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang berminyak biar licin. Alang-alang mencabut biar sampai ke akar-akarnya. Maka dengan ini saya bangun berdiri untuk menyatakan tugas saya sebagai Menteri Ketiga. Pertama, saya akan membidas semua dua hujah yang baru sahaja kita dengar walaupun tidak jelas. Saya akan bidas, Yang Berhormat. Seterusnya, saya akan menaikkan kembali kes di perwakilan kerajaan. Pertikaian perdebatan pada hari ini kelihatan begitu menarik kerana mereka mempersoalkan kenapa usul pada hari ini wajar dipertikaikan, wajar dibuat pada hari ini. Sedangkan mereka tidak terfikirkah apakah masa depan masyarakat di luar bandar jika kita tidak membela nasib mereka. Seterusnya, saya pergi kepada izin laluan yang diberikan oleh pembangkang ketiga. Mereka menyatakan bahawa kenapa hendak dibahaskan kalau sentiasa tiada kesudahan. Yang Berhormat, kami kerajaan mengusulkan perkara ini supaya akan menjadi manfaat kepada generasi masa hadapan jika usul ini kita luluskan. Yang Berhormat, seterusnya kita pergi kepada timbalan Ketua Pembangkang yang menyatakan bahawa YB Menteri melalui sidang media baru-baru ini sahaja menyatakan bahawa wujudnya SISPA aduan awam. Yang Berhormat, SISPA merupakan saluran digital yang dicipta untuk menjadi aduan kepada pihak kerajaan. Namun Yang Berhormat terlupa, sekiranya anda di pedalaman 3, bagaimana untuk anda membuat aduan SISPA? Itulah yang kami katakan bahawa infrastruktur di pedalaman mempunyai kekangan. Yang Berhormat, dipersilakan yang kedua. Salam hormat. Yang Berhormat, sistem tu bukan hanya boleh digunakan oleh penduduk tu, kita sebagai individu juga boleh membantu mereka membuat aduan, cadangan ataupun pertanyaan dalam SISPA. Yang kedua, setujukah anda bahawa KPM dalam 7 teras utama telah memberi satu penyelesaian yang terbaik kepada kemiskinan digital? Okey, terima kasih Yang Berhormat. Itulah yang saya katakan bahawa banyak langkah-langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan tapi masih ada kekangan yang berlaku. Maksudnya bahawa pihak kerajaan masih boleh menambah baik perkara-perkara yang dilakukan. Seterusnya, Yang Berhormat, Timbalan Ketua Pembangkang menyatakan bahawa kemiskinan digital adalah bukan infrastruktur. Bagaimana untuk kita berbicara soal digital sedangkan kita mengatakan bahawa infrastruktur bukan satu elemennya? Sebab itu kami katakan bahawa usul pada hari ini kemiskinan digital di luar bandar berkait rapat dengan kemudahan infrastruktur. Yang Berhormat, jadi tanpa infrastruktur yang bagus, bagaimana kemiskinan digital dapat kita tingkatkan, dapat kita kurangkan? Seterusnya, apa yang kita bawa pada hari ini dikatakan bahawa tiada faedah. Sebab itu saya katakan tadi, apa yang kita bincangkan pada hari ini diulang-ulang oleh pihak pembangkang bahawa usul pada hari ini tidak membawa sebarang manfaat kepada penduduk Malaysia, khususnya luar bandar. Seterusnya, Yang Berhormat menyatakan bahawa program jendela masih diteruskan. Ini yang menarik perhatian kami di pihak kerajaan kerana apabila kerajaan mewujudkan jendela, maksudnya polemik itu masih ada. Tiada kesudahan. Inilah buktinya. Jadi apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang tadi secara tidak langsung menyerlahkan bahawa masih ada polemik di peringkat parlimen, sehingga kan menteri sendiri menyebut dalam 7 teras utama sebaik sahaja dilantik sebagai Menteri Pendidikan, langkah beliau yang pertama adalah menetapkan 7/7 Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan PPPM 2013-2025, yang mana anjakan ke-7 menyatakan bahawa untuk menaikkan
pendigitalan di Malaysia. Jadi perkara ini secara tidak langsung kita tahu bahawa masih ada polemik di peringkat negara. Seterusnya, Timbalan Ketua Pembangkang menyatakan bahawa kementerian bekerjasama dengan pihak swasta memberikan laptop. Jadi hujah inilah sebenarnya mengesahkan bahawa polemik ini masih ada. Bagaimana yang berhormat katakan bahawa apabila benda ini berlaku maka polemik itu tiada. Seterusnya saya ingin ingatkan Timbalan Ketua Pembangkang, apabila anda ingin berhujah, anda mesti menyatakan bagaimana laptop ini yang dibekalkan ini membawa kebaikan, mengurangkan polemik, tiada kesudahan ini. Anda mesti cerita bagaimana laptop yang dibekalkan ini menyelesaikan polemik yang anda bicarakan sendiri. Seterusnya, kita bergerak kepada hujah utama Ketua Pembangkang yang menyatakan bahawa tuntutan kerajaan, mereka memberikan tuntutan kepada kami supaya membuktikan masih ada tak polemik di peringkat nasional. Dan kami telah memberikan lambakan bukti, lambakan kajian bahawa pada hari ini polemik tentang kemiskinan digital luar bandar masih berlaku, sehingga kan apa yang saya ceritakan tadi, Menteri Pendidikan sendiri menyatakan dengan jelas bahawa dia akan membuat sesuatu bagi meningkatkan penggunaan digital di negara kita. Seterusnya, saya ingin menambah sedikit tentang belanjawan yang baru sahaja diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Baru sahaja, Yang Berhormat. Yang Berhormat Perdana Menteri kita telah menyatakan bahawa dia akan meluluskan peruntukan sebanyak 50,000 laptop kepada seluruh institusi pendidikan. Jadi dengan ini mengesahkan bahawa polemik ini masih ada, Yang Berhormat. Kalau tiada polemik, sudah ada titik noktah, maka buat apa lagi Yang Berhormat Perdana Menteri masih nak memperuntukkan sebanyak itu wang kepada rakyat. Seterusnya, apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang dilihat telah menyokong usul pada hari ini. Maka saya kira dengan jelas bahawa usul pada hari ini wajar diterima demi anak-anak bangsa kita di masa hadapan. Sekian, mohon mencadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Fatin Atirah binti Ruslan. Terima kasih Tuan Ibu Ketua Dewan, barisan rakan-rakan pembangkang, sidang daripada pihak kerajaan, seterusnya sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak baik lagi cerdik 2.0. Selaku yang ketiga dari meja pembangkang pada hari ini, saya akan membidas hujah yang dikemukakan daripada pihak kerajaan. Hujah yang pertama menyebut sebentar tadi berlakunya kekangan-kekangan yang akan menyebabkan kita semua masih memerlukan polemik yang tiada kesudahan. Itulah masalah di meja kerajaan pada hari ini. Sedangkan kami di sini menampilkan pelbagai solusi yang juga disebut di pihak kerajaan pada hari ini untuk kita hentikan polemik. Kerana apa? Kerana masalah itu sudah selesai. Seperti analogi, kalau perut kita lapar, kita makan. Maka tak berlakulah masalah. Tak perlu lagi kita fikir nak makan di mana, nak makan apa. Itulah yang kami bawakan dari meja pembangkang pada hari ini. Seterusnya, Bangkit Perdana Menteri sebentar tadi membawakan satu hujah, iaitu miskin infrastruktur digital. Telah juga kami lampirkan pelbagai solusi oleh pihak kerajaan untuk kita menampung ataupun untuk kita menyelesaikan masalah ataupun kekangan yang berlaku di luar bandar, iaitu termasuklah kekangan miskin infrastruktur digital. Yang Berhormat di sebelah sana perlulah berfikir dengan menggunakan akal.
Kerana apa? Kerana setiap solusi masalah itu memerlukan masa yang berhormat. Sebab itulah kita masih jalankan solusi. Untuk apa? Untuk kita letakkan titik noktah. Untuk kita selesaikan supaya tiada lagi berlaku masalah dan seterusnya. Tidak perlulah kita bincangkan perkara ini, iaitu kemiskinan digital. Sekadar perbincangan, sekadar berdebat, sekadar berbahas. Tetapi solusi yang dilakukan gagal. Inilah yang kami lampirkan. Setiap solusi yang kami lampirkan oleh pihak kerajaan maupun kementerian-kementerian lain, ini akan meletakkan titik noktah dan seterusnya. Kita boleh mencadangkan pelbagai lagi, bukan penambahbaikan, tetapi pelbagai kelebihan kita wujudkan kepada golongan di luar bandar melalui digital. Seterusnya, usaha pembangunan telah bermula di kawasan bandar, iaitu dengan izin Yang di-Pertua, usaha pembangunan 5G. Itu telah dimulakan di bandar. Dan seterusnya, usaha ini telah pun dinyatakan akan disebar luas kepada luar bandar. Maksudnya di sini, usaha-usaha ini telah pun bermula. Dan seterusnya, apabila usaha ini telah disebar luas, maka dengan itulah kita tidak perlukan lagi polemik. Kerana apa? Kerana masalah sudah tidak berlaku. Itu infrastruktur. Yang di sana juga menyatakan bahawa kami di sini cuma menyatakan bahawa sifat infrastruktur itu sendiri termasuk dalam infrastruktur digital. Ya, saya faham, saya akui. Memanglah infrastruktur digital seperti tablet, telefon, dengan izin Yang di-Pertua, line telefon, itu semua adalah infrastruktur. Tapi yang berhormat di sebelah sana tidak faham. Daripada pembangkang yang kedua sebentar tadi menyatakan infrastruktur itu terlalu general dengan izin Yang di-Pertua. Maksud kami adalah kalau daripada peringkat kemerdekaan, tahun kita merdeka, elektrik dan juga air boleh kita sampaikan jaringan ke luar bandar, kenapa miskin digital ini kita tidak boleh selesaikan? Itulah solusi daripada pihak pembangkang pada hari ini, memberikan kepada seluruh isi dewan supaya seluruh isi dewan ini bersetuju bahawa permasalahan ini, kemiskinan digital ini boleh diselesaikan dan seterusnya tidak perlu kita perdebatkan kerana kita akan perolehi kelebihan. Dipersilakan yang pertama. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, atas solusi-solusi Yang Berhormat cadangkan tadi, bersetujukah anda solusi yang diadakan itu adalah kerana polemik yang berterusan Yang Berhormat? Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab itulah yang saya katakan sebentar tadi, kita perlukan masa. Okey, baiklah. Kita perlukan masa dan kita jalankan usaha. Seterusnya, apabila masa kita selesai, usaha kita dah buat, seterusnya masalah kita pun juga tidak akan timbul. Itulah yang kami tekankan daripada pihak pembangkang pada hari ini untuk menyatakan bahawa pada suatu hari nanti masalah kemiskinan digital ini boleh diselesaikan dan seterusnya tiada lagi polemik yang kita perlukan. Kerana apa? Masalah dah selesai. Saya tekankan pada hari ini kerana di sebelah sana mereka mempertikaikan bahawa usaha-usaha pada hari ini, sedangkan kami di pihak pembangkang pada hari ini ingin menekankan ianya akan berhenti. Itu adalah pembawakan kami di meja pembangkang. Terima kasih, sila duduk. Seterusnya, bangkit yang kedua juga menyatakan berlakunya kekangan pengetahuan digital. Tuan Yang Bertua Dewan, saya selaku seorang guru pada hari ini tertanya-tanya, apakah fungsi sekolah yang turut berada di kawasan pedalaman jikalau kekangan itu kita tidak dapat atasi? Dan pihak di sebelah sana juga tidak boleh menafikan bahawa terdapat pelbagai kecemerlangan ataupun kejayaan yang telah kita capai untuk golongan luar bandar. Jadi, intipati kami daripada pihak pembangkang pada hari ini adalah sekiranya sekolah yang ada di luar bandar mampu menghasilkan pelajar-pelajar cemerlang, kenapa kita tidak gunakan medium sekolah untuk menyelesaikan kekangan ini?
Dan bagaimana kekangan itu boleh berlaku? Melalui polemik, kata mereka. Ya, kami bersetuju melalui polemik itulah berlakunya kita dapat kenal pasti kekangan. Tetapi melalui solusi itulah kita nak hentikan, kita nak noktahkan. Maksudnya, tiada kesudahan itu sendiri sudah tertolak. Kerana kita temui satu solusi. Kita temui banyak solusi sebenarnya. Malah dari pihak kerajaan sendiri menyatakan solusi. Tuan Di-Pertua Dewan, pada hari ini saya cuma berfikir daripada sejenak tadi. Sekiranya kita asyik berbahas, berdebat, menyatakan solusi, kita buat. Tapi tak selesai masalah. Apa gunanya? Bukankah itu satu pembaziran? Betul, ada naik taraf dan kebaikan yang telah diadakan. Tetapi keseluruhan secara total. Sebab itulah pada hari ini pihak pembangkang masih lagi bertanya kepada pihak kerajaan. Kerana mereka tidak membuktikan bahawa kemiskinan digital luar bandar akan terus menjadi polemik, tiada kesudahan, masih akan bermasalah secara keseluruhan. Secara keseluruhan, walaupun pada tahun 2070. Kenapa 2070? Saya letakkan masa 2070 supaya pihak di sebelah sana dapat fikir. Ini adalah usaha. Kita bagi solusi, maka akan temui titik kesudahan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Keris azimat penuh sakti, dijaga rapi pewaris sultan. Lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Kini ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan mulakan sesi bahas terbuka dengan pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri, iaitu sama ada ketua juri, juri 2, 3, 4 maupun yang kelima. Soalan akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Silakan Yang Berhormat. Pucuk ulam daun pegaga, saya memilih juri ketiga. Baiklah, dipersilakan juri ketiga untuk memberikan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan berbunyi, mampukah generasi alfa dilahirkan sekiranya kemiskinan digital tidak diatasi? Saya ulang. Mampukah generasi alfa dilahirkan sekiranya kemiskinan digital tidak diatasi? Baiklah, pasukan kerajaan akan diberikan 1 minit ya, Yang Berhormat Menteri keempat, sebagai persediaan. 1 minit anda bermula sekarang. Baiklah Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan Menteri keempat Yang Berhormat Azlina binti Abdul Latif untuk menjawab soalan spontan. Dipersilakan. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang kesemuanya. Soalan dari juri ketiga kita berbunyi, mampukah generasi alfa dilahirkan sekiranya kemiskinan digital tidak diatasi? Memandangkan skop ruang soalannya agak luas, maka saya skopkan generasi alfa mengikut soalan tersebut meliputi ruang lingkup falsafah pendidikan kebangsaan, yakni kita ingin melahirkan generasi alfa yang seimbang jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosialnya sesuai dengan 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu di bawah elemen karomah insaniah,
di mana kita ingin melahirkan generasi alfa yang beradab, berakhlak dan berintegriti. Maka menjawab soalan ini, mampukah dilahirkan sekiranya kemiskinan digital tidak diatasi? Ayuh kita dengarkan, apakah masalah utama dalam kemiskinan digital ini? Menurut Harian Metro 22 Julai tahun 2020, mantan Menteri Pendidikan Dr. Razi Jidin menyatakan wujudnya isu masalah capaian internet dalam kajian kesediaan murid dalam pembelajaran secara talian pada ketika itu. Dan menurut mantan pengarah pendidikan Sabah Dr. Misterin Radin, ketika itu 52% pelajar di negeri Sabah tiada kemudahan akses internet. Perkaitannya bagaimana sidang Dewan? Apabila kemiskinan digital kita tidak mampu mengatasi, bagaimana mungkin generasi alfa yang ingin kita corakkan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan dan 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia dapat kita lahirkan pada hari ini? Kedua sidang Dewan, kekurangan peranti elektronik dan kelemahan penggunaannya, dan memetik laporan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 36.9% anak-anak kita tidak mempunyai peranti, terutamanya yang berada dalam kelompok kemiskinan digital ini. Maka kita lihat anak-anak tidak ada peranti, ibu bapa mereka pula tidak ada kemahiran dalam menggunakan peranti ini. Ini yang kami cuba bawakan dalam seisi Dewan. Adanya kekangan dan adanya masalah yang kita tidak dapat atasi. Mampukah generasi alfa kita lahirkan pada hari ini? Maka sidang Dewan menjawab persoalan tersebut, jawapannya tidak. Pasti kita tidak mampu melahirkan generasi alfa yang mengikut corak falsafah pendidikan kebangsaan, yang mengikut corak plan pembangunan pendidikan Malaysia kita sekiranya kemiskinan digital tidak diatasi. Maka kenapa ada usaha? Alhamdulillah, usaha tersebut adalah untuk mengatasi masalah yang tidak ada kesudahan dalam usul perbahasan kita pada hari ini. Saya kira menjawab persoalan daripada juri ketiga, mohon untuk terus mencadang di barisan kerajaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat. Kita teruskan lagi sesi bahas terbuka bagi perwakilan pembangkang pula. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri kecuali juri ketiga yang telah dipilih oleh Menteri Keempat sebentar tadi. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Ketua Dewan. Saya memilih juri yang kelima. Terima kasih. Dipersilakan juri kelima untuk memberikan soalan. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Sila dengarkan soalannya ya. Pembangunan digital luar bandar ibarat hujan jatuh ke pasir. Mohon respon. Terima kasih. Saya ulang sekali lagi. Pembangunan digital luar bandar ibarat hujan jatuh ke pasir. Mohon respon Yang Berhormat. Baiklah, pasukan Yang Berhormat pembangkang diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula sekarang. Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan pembangkang keempat Yang Berhormat Muhammad Saleh bin Ismail untuk menjawab soalan spontan juri. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua Barisan Juri, sahabat-sahabat seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini, apabila kita berada dalam dunia hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan dalam apa yang kita bicarakan petang ini, kita fokus kepada pendidikan. Kerana apa? Kerana apa sahaja yang dikatakan, sama ada pihak kerajaan ataupun pihak kami di pembangkang, fokus kita ialah kepada anak-anak, fokus kita ialah kepada pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak daripada kita dahulu belajar,
Siapakah yang menyampaikan ilmu? Cikgu di sekolah. Adakah digital ini yang menyampaikan ilmu kepada kita, Tuan Yang di-Pertua? Bukan. Yang menyampaikan ilmu kepada kita di sekolah, kepada masyarakat, daripada sebelum merdeka sehingga sekarang adalah guru. Benar hari ini kita membicarakan soal digital itu tadi. Benar kita membicarakan soal pembangunan komunikasi dan apa saja nama yang kita bagi. Tetapi dia tidak boleh mengambil tempat seorang guru di dalam bilik darjah. Kerana di mana pun guru itu berada, dia nak menyampaikan ilmu kepada anak murid. Membina masyarakat itu bukan tugas digital. Membina masyarakat madani itu pada tahun ini yang digagaskan oleh Perdana Menteri kita. Dia tidak mengambil tempat guru-guru yang berada di sekolah. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Fokus kita dalam membina masyarakat, membina sekolah, membina masyarakat, kita menggunakan digital itu sebagai perantara sahaja. Dengan izin is only a tools, Tuan Yang di-Pertua. Siapakah yang nak menggerakkan tools itu? Barang itu, perkara itu. Guru-guru di sekolah yang sudah pun diberi ilmu dan pengetahuan, yang menjadi golongan profesional yang diiktiraf bukan sahaja di negara kita tetapi juga di luar negara. Jadi kalau kita mengatakan bahawa digital yang ada ini tadi yang disalurkan keluar bandar seolah-olah ibarat hujan jatuh ke pasir, pada saya ini satu perkara yang meremehkan tugas guru-guru di sekolah itu sendiri. Di mana maruah mereka? Mereka membina diri dan jati diri dihantar keluar luar bandar untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan. Digital itu hanya 1/10 daripada usaha-usaha untuk membantu tugas mereka. Yang disebut sebagai pada zaman saya dahulu, zaman khusus latihan membina semangat, KLMS, sebagai alat bantuan mengajar. It's a tools yang di-Pertua dengan izin. Yang memperkembangkan ilmu, yang membina masyarakat, yang mewujudkan madani itu sendiri, datangnya daripada guru itu. Yang mana dia diangkat, diberi ilmu pengetahuan di sekolah, di maktab dan juga di tempat-tempat lain, dan dia akan pulang balik ke sekolah. Dan tanpa digital, adakah ilmu tidak boleh disampaikan? Tidak boleh membina masyarakat madani? Boleh bukan? Contohnya siapa? Kitalah yang ada di dalam ini. Kita bukan masyarakat digital. Kita membina diri kita, membina tamadun. Sehingga kita dikenal di seantero dunia. Adakah dengan digital, tuan-tuan? Yang di-Pertua? Bukan. Kita membina diri kita, masyarakat ini dengan apa? Dengan pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Yang disampaikan oleh mereka. Dan akhir-akhir inilah barulah kita diperkenalkan. Dan unsur digital itu hanya wujud dalam 2 tahun kebelakangan ini. 2 tahun kebelakangan ini. Apabila PDPR diwujudkan. Oh, baru kita tahu pencapaian di luar tidak ada itu dan ini. Dan usaha itu sedang dijalankan. Betul, air jatuh ke pasir tidak akan bertakung. Kita buatlah takungannya. Siapa? Guru-guru kita. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon bercadangan. Terima kasih. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Dipersilakan sekali lagi Yang Berhormat pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan juri, rakan-rakan pembangkang kerajaan dan warga dewan yang dihormati. Menyeluk pekasam sampai ke lengan, bunga kemboja nampak di taman. Selamat bertemu di arena penggulungan laluan sihat tanpa senyuman. Baiklah, seterusnya. Pertamanya saya ingin memulakan dengan pembidasan hujah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, beliau mengatakan infrastruktur digital pada tahap yang lemah. Usaha-usaha sedang dan akan terus dijalankan pada peringkat-peringkat yang telah dinyatakan. Kami secara jelas menyatakan bahawa usaha-usaha sedang dan akan dijalankan. Yang kita nak bincang pada petang ini, polemik saja tuan-tuan dan puan-puan.
yang tiada kesudahan. Adakah benar? Tidak ada kesudahannya nanti. Bila? Mungkin bukan sekarang, akan datang. Yang penting usaha, bercakap saja, menyebut aja. Tetapi tidak ada usaha tak guna. Malah pihak kerajaan pun ada menyatakan tadi bahawa usaha-usaha ada dijalankan. So, itu yang saya kata tadi dengan izin Tuan Yang Dipertua, it's an ongoing process. Proses itu berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan. Kalau kita berpolemik semata-mata, usaha tak dijalankan, tercapai tak matlamat. Mangsanya siapa? Mereka yang di luar bandar. Tapi usaha dijalankan. Siapa yang sedang jalankan? Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli Dewan sekalian. Siapa? Kerajaan lah. Itu sebab kami berulang-ulang mengatakan, Perdana Menteri yang ke-10 di dalam ucapan belanjawan mengatakan bahawa keperluan pencapaian digital di luar bandar dijalankan. Pemberian laptop dan sebagainya dijalankan, diberikan. Maknanya usaha itu berjalan daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Ya? Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bidasan hujah yang kedua pada menteri yang kedua iaitu jurang 35% kekurangan capaian digital bandar dan luar bandar. Sekali lagi saya nak mengatakan, jurang tu memang ada. Betul fakta tu, tak ada masalah. Tetapi yang kita nak mengatakan bahawa di sini bahawa polemik ini ada kesudahannya. Kalau kita sebut ada jurang digital, ada kemiskinan, ada dan sebagainya, tidak akan ada kesudahan. Jadi apa tindakan kita? Setiap masalah mesti ada tindakan. Setiap soalan mesti ada jawapan. Masalah itu membawa kita kepada usaha-usaha yang lebih baik. Usaha untuk membantu membina. Jangan kita mengukuhkan perkara-perkara yang memang sudah mengukuhkan yang sedia ada. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita sampai kepada membuat penggulungan hujah-hujah kami pula. Hujah yang pertama daripada Ketua Pembangkang adalah inisiatif oleh Kementerian Pendidikan yang berfokus kepada pembelian peranti digital. Sekali lagi saya nak mengingatkan di sini bahawa kerajaan telah memberi banyak inisiatif iaitu 50,000 komputer riba bagi trust yang ke-7. Persoalannya di sini, siapa nak agih? Nak bagi pada siapa? Itu kerja Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Menteri-menteri kita, Menteri Pendidikan, Menteri Komunikasi dan sebagainya. Mereka ni orang-orang yang hebat yang memegang amanah dalam kerajaan madani. Yakin dan percaya akan sampai perkara-perkara ini, digital-digital ini, peranti-peranti ini ke luar-luar bandar. Jadi polemik yang katakan tidak ada kesudahan, tidak ada, akan ada kesudahan. Seterusnya, hujah yang daripada pembangkang kedua, inisiatif-inisiatif oleh pihak kerajaan dengan kerjasama badan-badan yang lain. Ini membantu membina kekuatan kepada hujah-hujah kami. Oleh itu, secara keseluruhan jelaslah bahawa kemiskinan digital luar bandar adalah polemik yang ada jalan keluar dan menemui satu titik kesudahannya nanti. Ingatlah bahawa tuntutan kami kepada kerajaan masih konsisten, iaitu mampu membuktikan bahawa kemiskinan digital luar bandar harus menjadi polemik. Tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Yang Dipertua, kami di pihak pembangkang memohon usul ini ditolak oleh seluruh isi Dewan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan, perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang kesemuanya. Bertemu kita dalam arena penggulungan, arena yang lebih aman tanpa sebarang celahan dan izin laluan. Maka Tuan Yang Dipertua selaku Menteri keempat pada hari ini dalam sesi penggulungan ini, saya akan melakukan 3 gerak kerja utama. Pertama, membuat rumusan terhadap pendirian dan hujah Pakatan Pembangkang. Kedua, membuat rumusan terhadap pendirian dan hujah perwakilan kerajaan. Dan ketiga, kita akan mendengar timbang tara perdebatan. Maka sidang Dewan, konsep bawaan pembangkang pada hari ini agak lemah kerana mereka tidak menafikan pendirian dan konsep pembawaan perwakilan kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepincangan demi kepincangan dalam arena perdebatan kita apabila mereka tidak mengikut penstrukturan yang tepat. Mereka tidak memberi hujah yang tepat. Dan ketiga, mereka tidak membidas secara tepat hujah yang telah dikemukakan oleh perwakilan kerajaan. Namun itu bukan tugas saya untuk menghukum perwakilan pembangkang pada hari ini. Mereka katakan
berlakunya proses demi proses dalam mencari jalan penyelesaian terhadap usul perdebatan kita pada hari ini, yakni kemiskinan digital luar bandar, polemik yang tiada kesudahan. Kami katakan usaha-usaha ini dilakukan adalah untuk menyelesaikan isu kemiskinan digital luar bandar yang mana tidak ada kesudahan. Maka kita perlu meneliti kedua-dua pihak, baik kerajaan maupun pembangkang, yang mana lebih menjawab tuntutan usul perbahasan. Kita terus ke gerak kerja pertama saya, meneliti pendirian dan hujah Pakatan Pembangkang. Pada hari ini, mereka tidak menyatakan hujah yang tepat. Namun, sebagai kerajaan yang baik, kami menggariskan dua intipati hujah mereka. Pertama, belanjawan. Kedua, sumbangan. Tuan Yang di-Pertua, kedua-dua aspek penghujahan mereka membuktikan ada usaha untuk menyelesaikan usul kita, kemiskinan digital luar bandar. Namun, kata mereka, usaha ini telah berada di titik penyelesaiannya. Sekiranya kita menemui titik, mengapa kita jalankan usaha? Walaupun analogi yang saya berikan ini tidak tetap atau tepat dengan usul perdebatan kita, saya katakan begini, kita ada masalah air, kita katakan masalah air itu telah selesai. Tetapi hari ini kita lambatkan dengan botol air, esok kita bawa pula lori air. Adakah ini masalah yang telah selesai? Tidak. Kita bawakan usaha kerana masalah ini tidak pernah selesai. Dan berada di minit-minit terakhir perbahasan penggulungan kita, Tuan Yang di-Pertua, ayo kita teliti dua kata kunci hujah pihak kerajaan yang lebih menjawab tuntutan usul perbahasan. Pertama, infrastruktur digital berada pada tahap yang lemah. Kedua, kemiskinan pengetahuan digital. Maka hujah kami pada sidang hadirin perdebatan kita pada hari ini adalah berlaku atau wujudnya kekangan-kekangan yang timbul dalam kemiskinan digital luar bandar. Tuan Yang di-Pertua serta sidang hadirin, andai usul kita tidak terima pada hari ini, maka kita telah menafikan anak-anak luar bandar kita. Sedangkan tak kala mereka bergelut dengan masalah peranti, masalah capaian internet, kita katakan sudah tidak ada masalah dalam kemiskinan digital luar bandar ini. Dan kita melihat sekiranya usul diterima, kita mengangkat mereka untuk kita selesaikan masalah yang dihadapi. Maka kerana itulah usul kita wajar diterima. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan kali ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar untuk memberi laluan kepada para berjuri untuk bersidang bagi menentukan keputusan. Pembahas dan semua hadirin dimohon untuk meninggalkan Dewan. Baiklah, selamat kembali para hadirin ke Dewan Persidangan. Sebelum Dewan mengumumkan keputusan pertandingan pada hari ini, dipersilakan Ketua Juri untuk menyampaikan ulasan tentang perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan perbahasan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah ya, ulasan daripada saya. Okay, terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ahli-ahli yang berhormat dan sidang Dewan yang dimuliakan. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pembahas yang telah selesai membahaskan usul masing-masing dengan jayanya pada sidang kedua kali ini. Ya, sebelum saya nak ulasan daripada saya sedikit ya. Okey, mula-mula sekali tahniah dan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mewakili pasukan Pulau Pinang dan juga pembangkang mewakili pasukan Negeri Sembilan ya. Pada pandangan kami dan juga pandangan kepada semua juri, alhamdulillah dapat kita selesaikan di mana setiap pembahas kalau dengan memberi hujah-hujah ya, dengan memberi hujah-hujah dan pembuktian yang boleh
diterima. Yang boleh diterima. Yang boleh diterima apa-apa tu gini. InsyaAllah saya itu secara tidak fokus kepada mana-mana secara literal, secara umumnya semua ya. Jadi oleh itu keputusan keputusan pertandingan antara pasukan Negeri Pulau Pinang dan pasukan Negeri Sembilan adalah seperti berikut. Ya, juri 4-1, margin 6 dan usul diterima. Pembahas terbaik bagi sidang ini menjadi milik Azlina binti Abdul Latif dari pasukan Pulau Pinang. Okey, terima kasih. Saya menyerahkan kembali perbahasan pada sidang ini kepada Yang di-Pertua Dewan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Juri atas ulasan sebentar tadi. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan akan ditangguhkan pada jam 5.28 petang. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi keputusan yang telah diumumkan. Tahniah diucapkan kepada pasukan yang menang. Kepada pasukan yang kurang bernasib baik, pertandingan masih belum berakhir kerana tuan-tuan akan bersedia untuk bertemu pasukan seterusnya. Untuk itu, persidangan ditangguhkan sementara pada masa ini. Sekian, terima kasih.